Aku ada jiran yang agak rapat dengan aku. Aku panggil diorang abang dan akak. Diorang ni ada 3 orang anak yang masih kecil. Kakak, adik dan Isya. Kehidupan diorang ni boleh dilabelkan miskin, tapi mahu nampak mewah. Di mana akak ni suka mengongkong dan kontrol gaji abang. Jadi si abang ni tak boleh buat apa dan layankan je. Si abang ni ada mak dan abah dia. Atuk dan nenek aku panggil. Nenek ni memang dari dulu berniaga sarapan untuk cari duit poket. Biasalah, orang meniaga ni mesti ramai musuh. Akak ni free hair dan hidup dia lebih nak enjoy tanpa fikir baik buruk. Mulut akak ni kalau bab kutuk bab maki memang sampai luka hati kau dibuatnya. So, ada yang berdendam dan ada yang tak puas hati dekat akak. Ada satu hari ni, abang dengan akak bergaduh disebabkan abang ni lebihkan mak dia. Akak ni dengan nenek memang tak ngam. Lupa nak bagi tahu. Akak ni suka main bomo untuk balas dendam. Aku cepatkan jelaya cerita. Abang bawa anak-anak dia balik rumah nenek. Rumah diorang ni dalam 10 minit je. Masa tu aku dengan abang ni lepak rumah nenek. Maghrib tu tiba-tiba si akak ni datang. Terus kemas baju apa semua. Lepas tu dia tekan abang untuk pilih sama ada nenek atau dia. Abang ni seorang yang tenang. Maghrib kan masa tu. Si akak ni terjerit-jerit gaduh baling pasu. Mengamuklah orang katakan. Lepas tu dia terus belah. Tak tahu pergi mana. 1 hari lebih tak balik. Si abang ni pun tak mencari. Lusanya abang chat aku, suruh usah rumah dia. Tengok sama ada pintu terbuka ke tak. Aku pun leklah bawa motor lalu. Lepas tu aku tengok pintu kayu dalam rumah dia terbuka luas. Tapi pagar depan dia kunci. Aku pusing balik nak buat U-turn. Tapi bila aku tengok balik, semuanya tertutup, gelap gelita. Tak sampai pun 10 saat. Semuanya terkunci dengan cepat. Aku rasa tak sedap hati dan aku suruh abang ni datang rumah dia. Masa tu dia dekat rumah nenek. Masa abang sampai tu, dia bukalah kunci apa semua. Nak cek akak ada ke tak. Masa aku dengan abang masuk, rasa angin lalu laju je ke telinga ni. Dengan tengkuk dan meremang. Ruang tamu dengan lampu memang gelap. Kita orang tak buka. Pakai lampu sulu je. Dan lepas tu, aku stay ruang tamu. Si abang ni masuk ke dapur. Cek punya cek, tak ada orang dan tak ada kesan apa-apa orang masuk. Tapi dia rasa diperhatikan. Lepas tu, aku balik, dia pun balik. Keesokan harinya, masa maghrib, si abang ni balik rumah dia. Nak ambil barang kerja. Masa tu juga ada akak tengah duduk. Si abang ni tenanglah sebab tak risau lagi akak dah ada depan mata dia. Tapi masa tu akak ni nangis sambil duduk peluk kaki dia dan nangis. Kepala dia dekat lutut sambil goyang-goyang. Boleh bayangkan? Susah aku nak terangkan. Lepas tu si abang ni cakaplah, "Kau ni kenapa? Aku nak pergi kerja ni. Kau ambil handphone ni, kau call aku kalau ada apa-apa." Dan masa tu, akak ni terus pergi dapur ambil pisau. Dia kata, "Aku nak bunuh orang tua tu. Dia dah banyak menyusahkan family aku." Dan terus lari. Si abang ni malas nak layan. Dia pergilah kerja. Dalam pukul 8 lebih tu, abang call aku. Dia suruh datang rumah nenek, tengokkan nenek kalau ada apa-apa. Dia bagi tahu akak tengah on the way bawa pisau. Dia bagi aku green light sauk kepala akak kalau dia buat hal. Aku pun standby lah helmet. Sebelum tu, abang dah call anak dia, si kakak, suruh mangga rumah. Walau apapun, jangan bagi akak masuk. Okey, masa aku dah nak sampai rumah nenek ni, akak dah ada. Dia meracau depan rumah. Dapat bayangkan orang kena rasuk untuk bunuh orang. Korang bayangkan sendiri reaksi akak ni.
Dia hiris tangan dia pakai pisau sambil mengamuk. Masa tu, aku betul-betul ada dekat luar pagar sambil tengok akak ni. Yang si akak ni dalam pagar rumah. Masa tu, aku tak fikir langsung yang akak ni dah slow-slow masuk alam lain. Lepas tu, aku call abang. Suruh datang sebab akak ni dah meracau nak bunuh nenek. Masa tu, abang panggil Tok Imam datang. Masa Tok Imam datang, dia terus bertengkek atas tembok sebelah pagar tu. Dia baru 2-3 langkah nak kejar, semua jiran dah bertabur lari. Bukan apa, dekat tangan dia pegang pisau. Masa ni, memang kita orang tak tahu nak buat apa. Dengan akak mengamuk meracau, gelak macam ponti, mengilai. Tiba-tiba, aku terus teringat. Cikgu aku, warden asrama ni pandai bab-bab ni. Aku pun terus naik motor nak jumpa dia. Jaraknya dalam 10 minit je. Bila dah sampai tu, aku terus cerita dekat dia. Dia pun bagilah aku sebungkus garam campur lada hitam dengan sedikit ayat. Dia cakap, baling dengan akak. Kalau pengsan tu, betul lah tu. Kalau dia dah pengsan, cepat-cepat bawa datang sini. Masa tu, cikgu aku ni tak pergi pun lokasi rasuk ni. Aku pun pepa balik. Masa dah sampai tu, kau tahu apa jadi? Akak kejar aku sambil mengilai. Dia tahu aku bawa barang tu. Masa tu, aku dah sempat bagi garam tu dekat abang. Akak nak kejar, aku tak adalah jauh mana. Lepas tu, abang balinglah garam tu dekat dia dan dia pun pengsan. Pas tu, kami angkat dia nak letak dalam rumah dan bawa pergi rumah cikgu aku ni. Masa berubat tu, ustaz aku ni islamkan dulu jin tu. Tak borak panjang sangat. Bila dah keluar tu, akak ni terus nangis. Ustaz ni pun ceritalah. Ada orang tanam kain kapan dekat rumah dia. Pocong lah kiranya. Pocong tulah yang kacau akak ni masa dia lari tu. Korang rasa siapa yang perhati kita orang masa malam kita orang cek rumah abang tu? Lepas dah selesai semua tu, akak tidurlah dekat rumah nenek. Sambil tu dia ngigau. Dia nangis sebut nama nenek. Masa tu aku tumpang tidur rumah nenek sebab dah lewat malam. Last sekali, kain kapan ni sampai ke hari ni tak korek lagi. Rumah dia pun tak bersihkan lagi dan tak duduk lagi sampai sekarang. Aku pun tak tahu kenapa. Diorang stay rumah nenek. Ada satu malam ni, aku baru lepas balik main futsal dalam pukul 2 macam tu. Lalu depan rumah dia, kau tahu apa aku nampak? Pocong tengah bertenggek dekat beranda rumah dia sambil perhati aku. Sorry kalau cerita tak seram. Jagalah mulut agar tak ramai yang termakan hati. Sekian, terima kasih.